Okey, pelajar boleh membuka modul Bahasa Melayu bagi tahun 4 dan 5 iaitu modul April 2020. Objektif pembelajaran. Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk mempelajari tata bahasa, iaitu hari ini kita akan belajar beberapa tata bahasa yang digunakan untuk membuat ayat. Yang kedua, murid boleh membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Yang ketiga, murid melakukan pra-menulis dengan betul. Dan yang terakhir, murid boleh atau akan membina dan menulis perkataan dengan frasa dan ayat yang betul. Okey, untuk minggu pertama kita akan belajar berkenaan dengan tata bahasa. Di minggu lepas juga kita sudah menyentuh beberapa tata bahasa. Di minggu ini kita akan menyentuh dengan lebih banyak lagi. So, untuk yang pertama kita pergi kepada kata perintah. Apa itu kata perintah? Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arahan. So, di sini kata penting dia adalah menunjukkan arahan. Kata yang untuk menunjukkan arahan. Kata perintah juga boleh ditambah dengan perkataan lah di belakangnya. Okey, kita tengok kepada contoh. Di sini ada beberapa contoh ayat. So, kata perintah yang pertama digunakan ialah jangan. So, ayat dia ialah jangan tolak meja ke situ. Ini adalah perintah. Maksudnya ini adalah dia menunjukkan menunjukkan ataupun memerintahkan seorang itu supaya jangan tolak meja itu ke situ. Contoh yang kedua ialah sila. Silalah datang ke rumah saya jika ada masa lapang. So, kata perintah yang digunakan ini adalah sila dan ditambah dengan perkataan lah di belakangnya. Kata perintah yang terakhir contohnya ialah tolong. Ayat yang digunakan ialah tolong buang sampah ke dalam tong sampah. Okey, kita pergi kepada tata bahasa yang seterusnya iaitu kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata dan ayat dengan ayat. So di sini ada 3 contoh iaitu menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata dan juga ayat dengan ayat. Ada 3 perkara yang kita boleh lakukan dengan kata hubung. Contoh yang pertama, contoh ini adalah bagi penggunaan penggabungan kata iaitu emak membeli baju dan seluar. So di sini untuk penggabungan kata kita menggunakan kata hubung dan. Seterusnya, Ali kurus tetapi tidak boleh berlari. Ini adalah penggabungan frasa dengan kita menggunakan perkataan tetapi, kata hubungnya. Yang kedua ialah untuk penggabungan ayat. Ali mengemuk lantai sementara Ahmad mengelap tingkap. Di sini adalah ayat pertamanya adalah Ali mengemuk lantai dan ayat kedua ialah Ali mengelap tingkap. Cikgu, kata hubung yang digunakan adalah sementara. Ya, kita pergi ke contoh yang kita pergi ke dengan lebih mendalam. Apa itu kata hubung? Kata hubung terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan juga kata hubung berpasangan. Kita pergi ke contoh kata hubung gabungan. Ini adalah kata hubung gabungan. Contohnya ialah atau, dan, lalu, serta, supaya. Ini untuk gabungan. Saya hendak makan mi atau nasi lemak. Ini adalah dia menggabungkan ayat. Ayat pertama adalah saya hendak makan mi dan juga ataupun nasi lemak. Contoh yang kedua adalah penggabungan ayat adalah saya dan adik bermain di taman. Kata hubung yang digunakan adalah dan. Lalu dia masuk ke bilik lalu menyalin pakaian. Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan adalah lalu. Contoh yang seterusnya adalah serta. Ali, Abu serta Ahmad tidak hadir ke sekolah.
Ini adalah penggabungan ayat juga. Kalau jika dicerahkinkan atau dipecahkan ayat ini adalah Ali tidak hadir ke sekolah, Abu tidak hadir ke sekolah, Ahmad tidak hadir ke sekolah. Tapi untuk menggabungkan, kita menggunakan perkataan serta. Ali, Abu serta Ahmad tidak hadir ke sekolah. Dan contoh yang terakhir ialah supaya. Ayatnya ialah kita harus mandi selalu supaya kelihatan bersih. Kita pergi kepada contoh kata hubung pancangan. Contoh pertama ialah agar. Saya berharap agar kamu dapat, maafkan cikgu lagi, ini adalah datang. Kita dapat datang. Apabila. Saya terkejut apabila mendengar berita itu. Contoh yang ketiga ialah bahawa. Saya yakin bahawa cerita kamu adalah benar. Kata hubung yang digunakan ialah bahawa. Biarpun dia mengatakan saya tetap betul dalam hal ini. Contoh yang terakhir bagi kata hubung pancangan ialah hingga. Saya belajar hingga ke peringkat universiti. Dan yang terakhir, kita pergi kepada contoh kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan ialah bukan sahaja, bahkan juga. Kita pergi kepada ayat, Ali bukan sahaja nakal, bahkan juga selalu ponteng sekolah. Contoh yang kedua ialah bahkan saja dan tetapi juga. Ayat contoh ialah Ali bukan sahaja nakal tetapi juga pandai belajar. Contoh yang ketiga, jangankan pun. Jangankan RM10, RM1 pun dia tidak ada. Contoh yang keempat ialah sedangkan dan apatah lagi. Sedangkan dia seorang yang malas, apatah lagi adiknya. Dan contoh yang terakhir ialah semakin dan juga semakin. Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Okey, kita pergi ke kata yang seterusnya ataupun tata bahasa yang seterusnya, iaitu kata bantu. Apa itu kata bantu? Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam. Pada itu kata bantu ini ialah untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam. Itu adalah key point dia yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh perkataannya ialah akan, belum, masih, telah, sudah, harus dan lain-lain. So contoh ayatnya ialah kereta api dari utara telah sampai. So kata bantu yang telah digunakan ialah telah sampai. Kereta itu api dari utara telah sampai. Maksudnya dia menjelaskan keberadaan kereta api itu ke tempat yang dituju. Contoh ayat yang kedua ialah awak patut menyiapkan tugas ini dengan segera. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Pelajar diminta untuk membuat latihan. Yang pertama ialah isi tempat kosong dengan perkataan yang tepat. Ada 6 latihan. Latihan kedua ialah gariskan kata perintah yang sesuai dengan ayat tersebut. Di sini ada 4 latihan berpandukan gambar yang diberikan. Dan latihan yang terakhir iaitu latihan 3. Ada 2 latihan di sini. Yang pertama ialah pelajar diminta untuk isi tempat kosong dengan kata bantu aspek yang sesuai. Dan latihan yang kedua ialah kata bantu ragam yang sesuai. Itu sahaja untuk pembelajaran yang di minggu hadapan. Kita akan menyentuh dengan lebih lanjut berkenaan teknik membina ayat dan juga teknik membuat ulasan. Terima kasih. Jika ada sebarang persoalan, sila ajukan di dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum.